Jadi TP dia dengan stop loss masih sama atas. Okey. TP kita tidak menggunakan take profit, tapi kita boleh juga ambil kita ada dua situasi. Okay. Pertama, kalau kita buat buy dekat sini, okay, TP kita ambil R1 lah. R1 itu take profit. Tapi kalau kata kita macam ni dah TP lah, goal dah TP lah kan. Okay, kita buy sini, kita dapat take profit. Cara kedua, manual close, tunggu arrow kuning tu keluar. Arrow kuning keluar, tutup je. Kat mana-mana dia keluar, tak kisah, kita tutup. Maksudnya kalau kita sell sini, arrow kuning pula, kita akan tunggu arrow biru keluar, kita tutup. Kita hold lama sikit lah. Tapi macam sekarang ni pun sama. Kita akan tunggu arrow biru tu, arrow kuning tu keluar. Baru kita akan tutup. Maknanya ni gold ni masih lagi boleh hold lah untuk buy. Masih boleh hold untuk buy. So ni untuk buy, gold tadi ada. So kita buat macam ni lah kalau buy. Kalau buy, dia sentuh line biru, keluar anak panah biru, obos bersilang. Stop loss dia Bawah anak panah ataupun lowest price, sama juga. sama. Stop loss sama je. Okay. Cikgu, yang obos tu, Ya. setiap broker berbeza ataupun sama je? Setiap broker sama je, tak ada perbezaan pun. Macam sekarang saya tengok saya punya chart untuk gold, untuk gold. Dia punya obos line tu memang dia bersilang kat bawah tapi belum dia belum oversold lah. Okey, kalau untuk obos ni, kalau kata dia berada dekat bawah line yang 000 ni kan, bawah-bawah 000 ni, kalau dia bersilang dekat bawah tu kita consider dia oversold dah tu. Maknanya tak perlulah dia tak perlu dia nak ke bawah sangat, sebab ada situasi kalau dia bersilang dekat tengah-tengah macam tu, kita contohlah kita buy kat sini tapi dia bersilang kat atas ni. So tak cantik lah. So, maksudnya selain daripada bawah 000 ni kita kira sebagai oversold. Oh, jadi kena lepasi 000 lah. Ya. Okey, terima kasih. Maksudnya 000 bawah consider oversold, 000 atas consider overbought kan? Ya, betul. Okey. Saya nak tanya, just nak untuk fahaman saya lah. Tak apa, tanya. Okey, untuk yang obos tu, kalau dia atas pada 000, dia punya persilangan dia untuk yang sell. Ya. Dia dalam bawah dia untuk buy, betul tak? Untuk buy, betul, ya. Okey, understand. Okey, thank you. Baik. So hari ni ada gold, ada kita tengok pair lain. Okay. CAD JPY ada. Tak ada Safe War, tak ada trend H4 ni. H1 je. Kita tengok dia saja. Sebab tu dia lebih mudah. Tapi mudah-mudah pun nak kena jaga-jaga lah kan. Tak payah tengok trend sebab kita tak ada tengok trend H4 punya ni. Maknanya straight je. Yang ni lebih straight. Lebih straight tu maksudnya lebih straightforward lah. Okay. So ada lagi dekat CAD JPY, dia berlaku hari yang sama, hari ni. Dia sentuh line biru, cross, kuning naik dekat atas merah, keluar biru, so kita akan buy kat sini, lebih kurang lah kat sini kan. 44 pip, tak banyak sangat lah untuk CAD JPY ni. Gold tadi banyak. Eurocat. Okay. Sekarang ni kebanyakan pair tengah meneruskan perjalanan apa yang telah berlaku pada hari ni. So maksudnya malam ni kita nak tengok yang instant punya, kebanyakannya dia tengah run profit dia. Okay. Tengah run juga ni. Tak boleh sell. Ni USD JPY ni hampir boleh buy lah, tapi tak cross lagi kan, dia tak cross lagi. Dah sentuh biru-biru ni, dah keluar anak panah semua, dah cukup dah. Cuma ni tak cukup lagi, so tak kuat lagi tu. So nak tanya, kalau bila kita buy macam ni, dia punya dia kira macam long term kan, ambil masa sehari, sehari dua, betul. Okay, so macam mana kita nak
apa nak alert, nak tahu dia apa candle kuning tu dah keluar ke belum kan? Macam kita dah, macam mana kita nak monitor benda ni? Sebab tu kalau tengokkan kebanyakan macam H1 ni kan kita bagi tahu kita tidaklah mencari instant order dalam konsep benda itu berlaku ketika kita kena ada betul-betul depan laptop. Maksudnya kebanyakannya apabila setup itu keluar kan saya bagi tahu kadang-kadang ada 3, 4, 5 jam lagi yang masih ada masa untuk kita masuk. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya saya kata mungkin dalam 3-4 jam sekali kita ada tengok chart ini. So maksudnya secara asasnya kita masih sempat nak masuk lah kalau benda tu keluar 4 jam awal ke 5 jam awal ke. Sebab kebanyakannya dekat H1 apabila setup itu muncul dia jarang yang akan terus bergerak. Dia akan ambil masa dulu untuk pergi dan sebagainya. So maksudnya kita masih ada masa. Jadi kita lebih kepada mencari mana-mana pair yang telah cukup setup, bukan menunggu mana-mana pair yang akan keluar setup. Yang akan keluar ni memang kita menunggu pagah lah, lambat lah. Jadi kita cari mana-mana yang dah ada. So dalam masa kita melihat itu tidak ada, so maksudnya kita akan ambil satu tempoh lagi, mungkin 4-5 jam berikutnya kita akan cari peluang lagi sekali. Sebab konsep saya, kalau kita boleh konsisten seminggu 100 pip pun sebenarnya dah cukup baik. Sebab kita boleh hit lebih kurang dalam 100% sebulan. Jadi maksudnya kita tengok satu-satu peluang yang ada. So apabila peluang itu keluar dan ada, maknanya selalunya kita masih sempat nak masuk order. Dan dibantu pula sekarang ni dah boleh buka dekat VPS. Maknanya mungkinlah 2 jam sekali tu ada masa lah nak tengok kan. 2 jam ke 3 jam sekali macam tu. Faham. Okay, Cikgu dekat GBPCAD sekarang ni dah macam ada syarat dia tu. GBPCAD. Okay. Tak cukup sentuh ni, clear tak? Oh, R1. Dia tak sentuh salah satu. Okay. Dia tak sentuh salah satu. Jadi mungkin dia dah sentuh pivot ni, dia memerlukan salah satu kekuatan merah ataupun biru sebab apabila dia pergi pivot ni sama ada dia nak breakout terus ataupun macam mana. So kalau dia buat macam ni selalunya sampai pagi besok dia akan main kat sini. Sebab dia tak pergi salah satu. Sebab bila dia pergi salah satu, dia ada dua potential. Bila dia pergi salah satu, dia akan terus turun ataupun patah balik. Jadi maksudnya dia perlukan support sama ada R1 ataupun S1 untuk dia punya momentum. Jadi tak boleh lagi lah. Tak apalah, tanya macam tu baguslah. Ini kita nampak situation yang mana saya kata tak boleh tu, fahamlah kenapa kan. Sebab itu saya kata sentuh line merah untuk sell, sentuh line biru untuk buy. Okey. So satu soalan you. Ya, saya. Pair yang ada dekat list ni, hanya pair ni ke ataupun pair lain boleh? Semua boleh. Ini saya keluarkan. Nanti kejap lagi kita cerita pasal simbol ni pula. Okey. Okey, sebelum tu tadi ada satu soalan sebelum saya terlupa. Saya ada baca soalan pasal ni, currency meter ni. Okey. Ada tadi soalan, okey. Currency meter ini tidak digunakan untuk rujukan pada trade di H1 ataupun 15 minit. Di H1, tetapi dia menjadi rujukan kepada trader yang nak trade pada 15 minit atau 5 minit. Maksudnya contoh, kalau kata satu-satu currency itu berada di paling tinggi ataupun paling rendah, maksudnya currency yang berkaitan dengan pair tersebut ada momentum untuk naik, ada momentum iaitu dia berada dalam kawasan merah ataupun kawasan biru. Contoh kalau GBP itu, contoh kalau New Zealand itu tinggi, maksudnya tinggi itu dia tengah naik. So biasanya kalau tinggi itu dia berada dalam kawasan apa? Kawasan sell lah. Macam ni kan. Ni NZD USD dia tulis dah tinggi. So maksudnya dia berada dalam kawasan merah. Jadi ada tak potensial untuk sell? Berbalik kepada kita punya SOP. So maknanya currency meter ini membawa kita untuk memilih pair mana yang ada momentum untuk 5 minit sebab dia punya pergerakan based on currency yang current punya movement. Yang waktu open market punya pergerakan sikit-sikit tu. So maksudnya kalau kita gunakan currency state tu untuk trade di 5 minit dan 15 minit membantu untuk kita memilih pair mana yang ada potential. Okey, kita pergi balik dekat smart trade. Sebab saya teringat pasal meter tu, saya cerita tu. Okey.
Tadi yang dalam chart yang tadi untuk GBP CAT tu. Ya. Untuk smart trade ke yang chat sebelum ni? Smart trade ni. Okey. Yang dekat buy ni kita tak boleh buy kan sebenarnya yang dekat arrow yang dalam recent ni. Yang GBP? sebab GBP CAT. Okey, GBP CAT. Okey. Okey, yang buy ni kita tak boleh, yang ada keluar arrow biru ni kan. Okey. Kita tak boleh buy kan sebab dia tak sentuh line biru kan. Betul. Okay. Dan dia bukan sahaja tak sentuh line biru, dia perlukan persilangan dekat bawah ni. Faham. Di bawah kosong kan. So maksudnya jauh lagi ni benda ni nak terjadi. So saya kata mungkin dia terjadi malam ni ataupun pair ini akan macam ni saja sampai pagi lah. Tak, saya tak tanya yang tu, saya tanya yang belakang dia ni. Belakang sehari sebelum. Itu. Yang ni. Yang ni. Okey. Saya ingat yang current. Okey, belum. Yang ni tak boleh. Tapi kita boleh tengok pada pair yang berkaitan dengan dua currency yang wujud dekat situ. Maksudnya kita boleh tengok pound juga ke ataupun CAD juga. So maksudnya kalau yang tak ada tu tak adalah. Kalau dia pergerakan tu, mungkin pergerakan kenaikan ini bukan berlaku pada smart trade, mungkin berlaku dekat pair entry yang dekat setup yang ni, yang gold line yang asal. So maksudnya tu sebab kita ada, bila situasi-situasi tu untuk pair yang sama kita dah ada beberapa tools dia. Okey, untuk GBP CAD kenaikan tu mungkin dia tak boleh naik dekat smart trade. Mungkin ada pergerakan pada plan-plan yang berbeza-beza. So kalau ada kita masuk je. Sebab tu ada backup plan macam tu. Dia membantulah juga untuk kita membuat choice, pilihan kita untuk trade. Okey, faham yang tu? Ya, faham. Thank you. Sebab tu kita ada backup kan. So maknanya kalau pair tu bergerak, dia tak ada impact untuk kaedah tu, mungkin ada kaedah yang berbeza lah. Kita kembali balik kat sini. Macam pair Euro CAD tu untuk hari ni sebenarnya tadi kalau kita dah masuk sell dah betul lah kan? Euro CAD. Ya betul. Faham. Betul, ya. Okey. 60 pip. Okey. Maknanya dia faham tu. Kalau soalan macam tu clear tu. Okey.